Ha. Kita dah sampai di pada lokasi kejadian. Okey, kami hari ini Pak. kami dekat Jopak ni. Kaos program Lestari Bakau sempena sambutan Hari Pemilihan Raya Bakau. Jom kita jalan tengok ni. Mai sini tengok ni. Santuari Bakau. Teacher. Zara, macam mana boleh dekat sini? Oh, teacher saja datang nak melawat ni. First time teacher datang sini. Apa perasaan teacher datang sini? Wah, sebenarnya kagum lah. Kita tengok landscape alam ni macam wah, sangat indah lah di sini. Semua orang patut datang sebab kita dapat melihat keindahan alam yang telah diciptakan Tuhan. Tak pernah tengok, tak dapat tengok di tempat lain, hanya di Kilimjo Park. Teacher lama lagi ke kat sini? Lama, banyak lagi nak tengok ni. Tak apa, jom kita jalan sama. Jom. Jom. Okey, di sini kita nampak tanaman. Di situ Zara, main dengan siapa ni? Main dengan cikgu. Saya buat apa kat sini? Sajalah main tengok apa keindahan alam hari ni. Bot masa sana ada bot. Ada kat sana bot. Boleh pergi apa dia mangrove tour. Jom kita jalan sama. Jom. So ni anak-anak pokok benih, ada pokok-pokok yang ditanam dekat sini. Okay, jom kita jalan. Tengok. Cikgu! Echa. Hampa main buat apa ni? Cikgu buat apa kat sini? Cikgu macam biasalah ni, seronok tengok anak-anak bakau ni. Depa kata depa nak tanam tengah tuai ni, tengah apa buat anak benih nampak tu tengok tu. Depa nak tanam pokok bakau nanti bagi dia banyak kegunaan dia. Antaranya satu tu lah, dia mengurangkan ombak. Jadi kalau ombak luap mai, kena pokok bakau ni dikurang sampai ke hujung dia kurang lah. Dan dia kuat. Akak ni, tengok akak ni. Oh, nampak akak ni tu dah. Akak ni tu. Apa? Cikgu main dengan tu. Dua orang tu main sini. Pergi sini, kami duk ambil gambar. Main sini. Tu seorang lagi tu. Hoi. Kami main bertiga ambil gambar ni lah ni dengan buat. Cikgu lama lagi ke kat sini? Asal lama lagi. Faham. Jom kita jalan. Jom. Hai, okey, bersama kami SNTV, jumpa lagi kita. Saya Cikgu Azmi dan Saya Aisyah. Dan kami berada di Santuari Bakau. Kampung Kilim, Langkawi, Kedah. Okey, cuba tengok sini semua. Kita sekarang ni dikelilingi oleh pokok bakau. Jom kita teruskan, kita tengok jalan-jalan sini Aisyah. Boleh? Jom kita boleh jalan ni Aisyah. Jom. Okey, sekarang kami berada di persimpangan dilema. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan Cah? Sini. Kanan sini. Okey. Okey. So, macam kenal. Macam kenal? Jom kita pergi tanya. Mai. Kebetulan lah Tuan PPD kita mai ni. Naknya buat apa kat sini? Saya ni main saja nak melawat tengok sebab saya ada dengar kata depa ada program hari ni. Main dengar Ustazah
Muhammadiyah je lah. Dia berjumpa kat sini. Oh, Mic. Kami terjumpa kat sini. Oh, terjumpa kat sini. Okey, cikgu. Mana main sini memang saya saja sebab tahu ada program lah. Program apa tu? Kalau tak salah saya lestari alam sekitar, lestari bakau. Kita nak memelihara dan memelihara lah supaya bakau di Langkawi ni. Macam siapa tu? Macam kenal lagi. Bukan Cikgu Najla ke tu? Teacher Najla ke? Oh, Teacher Najla. Mani. Kebetulan lagi main bawa-bawa pula kat sini. Sama, cuba tengok. Kita tengok pokok bakau. Cerita dia main pasti seorang-seorang je kalau main. Tadi main 2, balik dah seorang. Jadi bila kita main berdua balik seorang tu, siapakah seorang lagi tu? Jeng. Bersama saya sekarang Dr. Aldri Amir sebagai pensyarah kanan Lestari UKM. Doktor, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh, silakan. Apakah peranan kami sebagai murid untuk menjaga kelestarian alam sekitar? Oh, terima kasih. Ini soalan cukup mas. Banyak perkara atau aktiviti yang boleh dijalankan oleh pelajar-pelajar. First, belajar rajin-rajin. So, menguasai ilmu adalah suatu perkara yang sangat penting bagi pelajar lah, dari peringkat sekolah rendah sampai ke universiti. Malahan sebagai masyarakat biasa juga, pada saya pembelajaran ni berlaku sepanjang hidup kita. Jadi kita jangan hanya belajar ataupun memfokus kepada silibus pengajian-pengajian kurikulum saja. Kita kena ambil tahu pasal persekitaran kita. Jadi itu antara perkara yang penting, khususnya kalau macam adik di sekolah di Langkawi, kena tahu yang Langkawi ni adalah dikelilingi oleh sumber semula jadi yang pelbagai dan yang menarik. Lagi-lagi bila Langkawi diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi pengetahuan tentang persekitaran itu penting. So mungkin di sekolah silibus dalam buku teks itu tak mencukupi. Jadi pelajar-pelajar boleh keluar bertanya kepada ibu bapa, rakan-rakan, saudara mara, ataupun juga boleh belajar daripada komuniti-komuniti tempatan. Contohnya kita di Kilim sekarang ni, Kampung Kilim ni dikelilingi oleh hutan bakau. Jadi komuniti di sini sangat fasih dan sangat kenal kepada hutan bakau. Jadi bertanya kepada dia apa kepentingan, apa fungsi hutan bakau dan apa sebenarnya kepentingan yang diperolehi oleh kanak-kanak ataupun murid-murid di sekolah. Jadi sifat ingin tahu dan sifat ingin menyelidik dan mengetahui tentang persekitaran itu amat penting. Jadi itu pada saya ilmu yang mungkin tak dapat dipelajari terus daripada sekolah, tapi dengan usaha daripada sikap proaktif di kalangan kanak-kanak atau murid-murid akan memberi pengetahuan yang lebih. Jadi di mana-mana juga kita tinggal, kata yang tinggal di gunung sepatutnya mengetahuilah tentang kehidupan di gunung, persekitaran di gunung. Yang tinggal berdekatan dengan sungai, so ambil tahu. So itu pada saya suatu perkara yang sangat penting untuk kanak-kanak ataupun murid-murid sekolah untuk buatlah, selain mempelajari ataupun mengikuti program-program di sekolah, aktiviti co-curriculum seperti kesedaran alam sekitar mesti dipertingkatkan ataupun diterapkan. Okay. Seterusnya, apakah kepentingan payah bakau terhadap kelestarian alam? Oh, tadi saya pesan adik suruh belajar. Sekarang saya kena ajar. Okey, kepentingan ni banyak. Satu, kita boleh lihat daripada kepentingan dia secara kolektif. Maknanya dia sebagai habitat, dia menyediakan rumah kepada pelbagai organisma dan baik dari segi tumbuhan ataupun juga haiwan. So dia menyediakan habitat yang boleh membolehkan proses-proses mula jadi seperti pendebungaan, dan kelangsungan hidup kepada organisma-organisma ni. Selain itu kepada manusia, hutan bakau menyediakan perlindungan. Kita banyak kampung-kampung di sepanjang garis pantai di Langkawi, di sepanjang garis pantai di Malaysia, semuanya mendapat perlindungan daripada hutan bakau. Sebab dekat negara tropika macam Malaysia, kita ada taburan hujan yang sangat tinggi, kita ada ombak yang kuat,
kita ada monsun, ya, kita ada kadang-kadang ada berlaku ribut dan taufan. Jadi hutan bakau ni melindungi kampung-kampung atau rumah-rumah, komuniti-komuniti tempatan. Selain daripada itu, hutan bakau juga menyediakan makanan yang banyak untuk kita. Kita berdapat seafood, ya, makanan laut. Lepas suka makan ikan. So ikan, udang, kerang, ketam, semuanya datang daripada hutan bakau. Lagi-lagi ikan-ikan yang tinggal di lautan sana, dia perlu bertelur. Sebab kalau dia bertelur di lautan, anak-anak ikan, telur-telur ikan ni akan dimakan oleh ikan-ikan lain. Jadi mereka memerlukan perlindungan dan mereka bertelur di dalam hutan bakau. Jadi itu lagi antara kepentingan yang diberilah oleh hutan bakau kepada kita, ya. Dan dia juga, hutan bakau juga penting, khususnya zaman sekarang bila bercerita tentang alam sekitar. Hutan bakau dikenali sebagai habitat atau ekosistem yang mempunyai keupayaan untuk menyerap karbon yang sangat hebat, sangat cekap dan sangat efisien, ya. So banyak kandungan karbon dalam pokok hutan bakau, dan lagi banyak karbon sebenarnya tersimpan dalam tanah-tanah atau sedimen lah, atau tanah dalam tanah hutan bakau. Jadi itu antara kepentingan hutan bakau. Jadi kalau kita tebang pokok bakau, kita ubah guna tanah hutan bakau, kita akan melepaskan karbon. Jadi itu bertentangan lah dengan usaha kita untuk memerangi perubahan iklim, ya. Yang terakhir, apakah kerjaya yang sesuai untuk kami berkaitan geopark dan alam sekitar? Okey. Jadi ini bergantung kepada minat murid-murid semua. Masing-masing mempunyai cita rasa ataupun cita-cita masing-masing, ya, dari segi bidang-bidang profesionalnya. Tapi berkaitan dengan alam sekitar banyak. Pertama sekali, seperti saya sendiri, saya seorang pensyarah dan seorang penyelidik di universiti, dan saya merasakan sangat kecil bilangan pelajar ataupun penyelidik-penyelidik macam saya dalam bidang alam sekitar, khususnya ekologi, ya, dan juga untuk pemeliharaan, termasuk geopark, sebagai satu konsep pemeliharaan. So jadi saya mengharapkan lebih ramai pelajar-pelajar di sekolah sekarang mempunyai minat untuk menjadi penyelidik, untuk mengetahui dengan lebih banyak lagi perkara yang perlu kita terokai, ilmu yang perlu diterokai, ya, tentang pokok, ya, tentang persekitarannya, hubungan pokok dengan habitatnya, haiwan-haiwan yang tinggal di sini. Lagi-lagi dalam bidang geologi pula, ya, kita perlukan lagi ramai pakar-pakar yang mengetahui asal-usul pembentukan batuan di Langkawi sebagai contoh, ataupun di Malaysia. So penyelidik adalah satu, saya rasa, pilihan kerjaya yang menarik, sebab memandangkan minat ataupun pemahaman dunia sekarang, kesedaran semakin meningkat terhadap alam sekitar. Jadi itu peluang ada di situ. Selain itu, di peringkat tempatan, mungkin juga kalau ada yang minat kepada bisnes, ada yang ingin menyertai bidang perniagaan, mungkin boleh menjalankan perniagaan bersifat yang berasaskan alam sekitar. Maksudnya mungkin pelancongan yang mementingkan kelestarian, pelancongan lestari lah, dan pelancongan berilmu. So boleh jadi tour player, tourism player, boleh jadi penyelidik. Dan juga dalam tourism player ni ada banyak komponen. Ada yang mahir dalam bidang-bidang tertentu ataupun kawasan-kawasan tertentu. Jadi guide is a very good prospect juga, ya. Dan banyak lagi mungkin side businesses yang boleh didapati, ya, sampingan daripada industri pelancongan yang berlaku di Langkawi. Jadi kena ingat, geopark, ya, UNESCO label adalah suatu brand, ya, satu jenama yang patutnya diguna pakai dan diguna sebaik boleh lah oleh komuniti di Langkawi, sebab ini adalah global brand
jenama antarabangsa. Jadi masyarakat dunia melihat kita di Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark, dan kita mempunyai pelbagai habitat, pelbagai kekayaan semula jadi dari segi habitatnya, dari segi geologinya, dari segi komunitinya. Kita unik, orang luar memandang kita unik. Jadi gunakan segala kekayaan yang kita ada sebagai tarikan yang lestari, untuk aktiviti pembangunan, khususnya pelancongan yang lestari. So all the best. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Bersama saya sekarang Tuan Imran Ismail selaku pengurus Koperasi Kilim. Bolehkah Tuan beri sepatah dua kata berkaitan program yang bagi saya sangat menarik hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Panggil apa Tuan Pengacara? Puan Pengacara, Cik Pengacara. Okey. Program ini yang kita namakan program Lestari Bakau. Kan adalah program yang telah kita jalankan selama 5 tahun turut-turut lah. Kita telah mulakan program ini pada tahun 2018 bagi menyambut sambutan Hari Pemeliharaan Ekosistem Hari Paya Bakau Sedunia 2022 lah. Jadi pada hari ini telah ditetapkan oleh UNESCO pada 27 pada tahun ini, pada 27 dan 28 bulan Julai 2020. Jadi sempena Hari Bakau Sedunia ni, banyak aktiviti telah koperasi jalankan lah sejak tahun 2018. Yang mana pada pertama kali pada 2018 itu kita bersama dengan ASEAN Youth Volunteer Program, kan, di mana 50 peserta daripada 15 negara ASEAN terlibat dalam program ini. Jadi setiap tahun kita menggunakan pendekatan yang berbeza lah. Tujuan kita untuk memberi pendedahan kepada komuniti dan juga pelancong serta pemain industri di Langkawi tentang kepentingan bakau. Jadi untuk mencari waktu yang sesuai, Hari Bakau Sedunia adalah waktu yang paling sesuai lah. Okey. Kita telah buat program ni 5 tahun berturut-turut, dan pada tahun 2020 alhamdulillah kita dapat tajaan daripada Commonwealth ekologi, dalam short form dah cek lah, dan juga My Mangrove. Sebab setiap tahun kita membuat program ni lah, kan. Jadi kenapa kita buat program ni, kan? Yang pentingnya, kenapa kita buat program ni? Sebab kita nakkan penglibatan komuniti dan kefahaman komuniti untuk meraihkan alam lestari ini. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita raikan lah. Okey. Baik, terima kasih. Itu saja liputan kami pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.